Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar konsep skim perbankan Islam. Ini adalah bab 3 tingkatan 4 di bawah tajuk fungsi bank perdagangan. Pertama sekali kita lihat dulu maksud perbankan Islam. Perbankan Islam merupakan sistem kewangan Islam yang prinsip dan amalannya berlandaskan hukum Islam. Perbankan Islam berbeza dengan perbankan konvensional kerana perbankan Islam tidak mempunyai unsur riba, perjudian dan juga ketidakpastian. Terdapat 4 prinsip perbankan Islam. Yang pertama sekali adalah wadi'ah, yang kedua mudharabah, yang ketiga bai bitaman ajil dan akhir sekali takjiri. Di dalam prinsip wadi'ah, bank bertindak sebagai wakil untuk menjaga harta pelanggan ataupun bank merupakan pemegang amanah. Bank tidak membayar sebarang pulangan, tetapi pelanggan mungkin menerima hibah atau hadiah daripada bank. Perkhidmatan yang disediakan di dalam wadi'ah adalah akaun semasa dan akaun simpanan. Mudharabah adalah perkongsian untung, iaitu satu bentuk perkongsian dengan bank bertindak sebagai usahawan dan melaburkan wang pelanggan dalam bidang pelaburan yang menguntungkan. Untung akan dibahagikan antara bank dengan pelanggan mengikut nisbah tertentu. Sebarang kerugian pelaburan yang bukan disebabkan oleh kecuaian bank akan ditanggung oleh pelanggan. Perkhidmatan yang disediakan di dalam mudharabah adalah akaun pelaburan am dan akaun pelaburan khas. Bai bitaman ajil adalah jualan secara angsuran. Pelanggan membayar secara angsuran berdasarkan syarat yang telah ditetapkan. Perkhidmatan yang disediakan di dalam prinsip bai bitaman ajil adalah pembiayaan perumahan, pembiayaan kad kredit dan sebagainya. Prinsip yang terakhir adalah takjiri, iaitu pindah milik harta sewa. Bank membeli aset yang diperlukan oleh pelanggan dan pelanggan perlu membayar sewa untuk tempoh tertentu. Setelah tamat tempoh, aset yang disewa akan dipindah milik kepada pelanggan. Perkhidmatan yang disediakan di dalam takjiri adalah pembelian kenderaan, mesin dan juga bond. Seterusnya kita lihat pula jenis-jenis pekerjaan mengikut sektor. Setiap pekerjaan dapat dikategorikan mengikut sektor ekonomi di dalam sesebuah negara. Terdapat 3 jenis pekerjaan mengikut sektor, iaitu sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Sektor utama merupakan pengeluaran secara langsung daripada alam semula jadi tanpa mengubah suai bentuk barang. Aktiviti di dalam sektor utama ini adalah penternakan, perikanan, perlumbungan dan kuari, pertanian dan juga perhutanan. Contoh pekerjaan di dalam sektor utama ini adalah petani, nelayan dan penternak. Sektor kedua merupakan aktiviti pemprosesan bahan mentah kepada barang separuh siap dan barang siap. Aktiviti di dalam sektor kedua adalah perkilangan dan juga pembinaan. Contoh pekerjaan, operator kilang, buruh binaan dan juga pengurus kilang. Sektor ketiga menyediakan perkhidmatan seperti pendidikan, pengangkutan, perbankan, kesihatan dan insurans. 3 jenis perkhidmatan utama ialah perkhidmatan pengeluar, perkhidmatan awam serta perkhidmatan lain seperti hotel dan restoran. Contoh pekerjaan di dalam sektor ketiga ini ialah guru, penyanyi, pegawai bank dan juga ejen insurans. Tajuk terakhir kita untuk hari ini ialah kepentingan setiap sektor dari segi pekerjaan mengikut trend di Malaysia. Pada awal kemerdekaan dahulu, negara kita merupakan pembekal utama bahan mentah seperti biji timah dan getah kepada negara perindustrian.
Pada tahun 1960-an, negara kita mengamalkan dasar memperbagaikan ekonomi dengan memberi tumpuan kepada sektor kedua dan sektor ketiga. Juga menggalakkan industri penggantian import, khususnya industri ringan. Pada tahun 1970-an, kerajaan memperkenalkan beberapa tanaman komersial baru seperti kelapa sawit dan koko. Juga dijalankan dasar industri berorientasikan ekspor. Pada tahun 1980-an pula, dasar perindustrian berat dijalankan untuk membangunkan projek domestik berskala besar, berteknologi tinggi dan bermodal tinggi. Di sinilah bermulanya Proton yang ditubuhkan pada 7 Mei 1983. Pelbagai usaha sama dijalankan dengan syarikat asing khususnya dari negara Jepun. Pada tahun 1990-an, kerajaan telah mengubah struktur ekonomi berasaskan pengeluaran iaitu P-ekonomi kepada ekonomi berasaskan pengetahuan iaitu K-ekonomi. Juga dijalankan pelaksanaan dasar penguasaan. Seterusnya pada tahun 2000 hinggalah kini, kerajaan melaksanakan program transformasi negara dengan hasrat untuk meningkatkan peranan sektor swasta. Kerajaan menjadikan sektor ketiga iaitu sektor perkhidmatan sebagai pemacu kepada ekonomi negara. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton. Ketika belajar dianggap sebagai ibadah, prestasi akan menjadi sebuah dakwah. Ride till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a